Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1400 tahun yang dulu Al-Quran diturunkan kepada umat manusia dalam keadaan pelbagai masalah yang timbul, dan Al-Quran hadir sebagai satu solusi yang memberikan solusi yang sangat praktikal pada ketika itu. Tapi akhirnya Al-Quran berlarutan sehingga kan Al-Quran dipisahkan, dan akhirnya solusi-solusi yang dihimpunkan untuk atasi masalah-masalah sosial tidak diambil daripada Al-Quran. Kami daripada Raudatul Syakirin Malaysia mendatangkan satu konsep yang dinamakan sebagai Heaven to Earth Model. Dalam model ini kami menghimpunkan pakar-pakar daripada langit yang membincangkan aspek Al-Quran dan juga sunnah, bagaimana mereka ini menghimpunkan solusi-solusi yang sangat praktikal untuk tahun 2021. Pada masa yang sama, kami juga menghimpunkan pakar-pakar bumi yang telah menggiatkan aktif dalam penghimpunan dan juga kajian yang terkini berkaitan dengan masalah-masalah sosial terkini. Model ini diharapkan dapat memberikan solusi-solusi yang berbentuk inovasi sosial yang dapat menghimpunkan dan memberikan solusi praktikal agar dapat menghimpunkan solusi yang lebih berkesan. Maka dengan itu, saksikan Heaven to Earth Model yang dibawakan khas daripada kami Raudatul Syakirin Malaysia. Saksikan. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di dalam surah An-Nahl ayat 68 hingga 71 ada 3K yang perlu kita fahami yang akan menatijahkan kepada satu tamadun yang mantap dalam sebuah keluarga, individu, masyarakat negeri ataupun negara. Apakah 3K tersebut? Yang pertama, di dalam ayat 68 ini Allah menyatakan, mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibina oleh manusia. Perkataan yang Allah nyatakan di sini ialah buyuta minasyajari wa mimma ya'rishun. Apakah yang berlaku di sini? Sebenarnya daripada lebah ini dia mendapat ilham, mendapat wahyu daripada Allah, dan ilham inilah yang memberi kesan kepada produktiviti pada lebah ini. Dia melaksanakan apa yang terbaik di dalam kehidupan, dan daripada ayat 69 ini dinyatakan bahawa mereka ini melalui jalan berusaha bersungguh-sungguh. Inilah K yang pertama, karakter daripada lebah yang diwahyukan oleh Allah SWT. Apa kesan pada kita sebagai seorang yang membaca surah An-Nahl? Sebagai seorang manusia, kita boleh mengambil pelajaran daripada lebah, bukan lalat, iaitu kita mesti mempunyai karakter yang produktif untuk mengambil manfaat dan menyebarkan manfaat kepada ramai. K yang pertama. K yang kedua, apabila Allah menyatakan apabila dimakan pada ayat 69, makanlah daripada segala jenis, daripada perut lebah itu keluar minuman madu yang pelbagai jenis warnanya, terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran bagi orang yang berfikir.
Yatafakkarun maksudnya apa? Orang yang betul-betul mendalam cara berfikirnya untuk mengambil pelajaran daripada lebah. Dan apakah perkara kedua tersebut? Daripada karakter yang baik, mengeluarkan madu, memberi manfaat, kesihatan kepada dunia, kepada manusia, kepada pihak lain. Dan inilah yang kita belajar perkara kedua, K kedua dalam ayat ini, iaitu kesihatan. Elemen kesihatan inilah yang perlu diperjuangkan. Kalau lebah boleh menghasilkan daripada wahyu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga sepatutnya adalah orang-orang yang akan menjaga kesihatan. Kita mungkin ada tersilap dalam menjaga kesihatan, makan tak kena dan sebagainya, tetapi dengan panduan daripada ayat 69 ini, kita kena ambil yang terbaik. Ya, kita kena jaga kesihatan, moga-moga Allah lindungi. Perkara yang kedua. Dan K yang ketiga, Allah menyatakan daripada ayat yang ke-71, dan Allah melebihkan sebahagian daripada kamu ke atas sebahagian yang lain dalam mencari rezeki, tetapi orang yang dilebihkan itu tidak mahu menafkahkan rezekinya. Ideanya ialah K yang ketiga bercakap tentang keuangan. Kerana bercakap tadi, lebah pergi mencari bunga, menghasilkan madu yang membantu kepada kesihatan dan mengelakkan daripada pelbagai penyakit di dalam dunia ini. Perkara ketiga, lebah juga pandai mencari rezeki dan berbagi rezeki kepada orang lain. Tidak seperti sebahagian manusia yang mungkin hanya ingin mencari rezeki tetapi kedekut. An-Nahl membawakan kepada kita K yang ketiga, iaitu berkaitan dengan rezeki yang biasa dikaitkan dengan harta dan keuangan. Itu perlu diperjuangkan. Itu perlu diperjuangkan untuk apa? Untuk kita lebih banyak lagi memberi kepada masyarakat. Kita mencari duit bukan untuk diri sendiri sahaja, tetapi ada dua kumpulan manusia yang dia malas nak mencari rezeki. Dia rasa dia tak boleh cari duit, saya tak ada idea cari duit, dia rasa macam rezeki saya terhad. Itu satu perkara. Tapi ada satu lagi yang dia kata banyak peluang yang ada, tetapi saya nak guna untuk diri sendiri sahaja. Dua kumpulan ini yang kita ingin elakkan. Kita mahu jadi orang yang ketiga. Dia tahu bahawa rezeki daripada Allah, kalau tak cukup, Allah boleh cukupkan, Allah boleh lebihkan. Tetapi lebih itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk berbagi, berkongsi dengan dunia seperti seekor lebah dalam surah An-Nahl. Assalamualaikum.